Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan sekali lagi dalam pembelajaran study online pendidikan Islam bersama Ustaz Rohisham Abidin di pelajaran yang kedua untuk belajar tingkatan 2. Apa khabar semua? Kaifalukum? Moga-moga sentiasa dalam keadaan sihat wal afiat, insya-Allah. Jadi apa aktiviti anda pada hari ini? Mungkin ada yang baru selesai kelas tambahan ataupun ada yang baru selesai makan kan? Tak apa, apa-apa jua yang telah pun anda lakukan, semoga semua dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini, pelajaran 2, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jom sama-sama kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulakan seperti biasa, marilah sama-sama kita duduk dengan tertib dan tenang. Moga-moga kita berada dalam keadaan yang cukup selesa dan insya-Allah ditemani dengan suasana yang kondusif dan positif untuk kita dapat ilmu pada hari ini. InsyaAllah, jom kita dengarkan untuk bacaan surah Al-Fatihah dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, kita akan teruskan dengan bacaan doa penerang hati. A'udzubillahi samii'al alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alina hikmataka wa syur alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sama-sama kita pastikan peralatan yang sesuai untuk pembelajaran kita pada kali ini siap di perhidangkan. Ambil ayat tu. Perhidangkan orang kita apa? Siap dipersiapkan lah. Siap berada di hadapan pelajar sekalian. Buku teks, buku nota, buku latihan, pen, pensel, kertas, pemadam, pembaris gunting, siap berada di hadapan anda. Buku teks semua itulah. Seperti biasa, insya-Allah. Dan terakhir, sama-sama kita ikhlaskan hati belajar dan kita fokus untuk pembelajaran pada kali ini bidang Al-Quran, buku teks, muka surat 5 hingga 6. 2 muka surat saja. Pendek aja kali ni, pendek saja. Jadi tenang, relax. Jadi banyak masa untuk kita bincang-bincangkan bersama. InsyaAllah tajuk pelajaran kedua, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Pelajaran kedua tingkatan 2. Jom kita dengarkan untuk bacaan ayat dengan betul dan bertajwid. Surah Ali Imran ayat yang ke-18. Surah Ali Imran ayat yang ke-18. Mungkin para pelajar sudah pun belajar pada ayat yang ke-8 sebelum ini, pelajaran pertama. Jadi ini pelajaran yang kedua, kita terus ke ayat yang ke-18 surah yang sama, surah Ali Imran, surah yang ketiga dalam Al-Quran selepas Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah. Okey, sama-sama kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim.
surah Ali Imran ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca satu persatu untuk memperbetulkan tajwid kita, insya-Allah. Pertama, syahidallahu annahu. Syahidallahu annahu. Annahu dah harakat dengung. La ilaha illa. La ilaha mat wajib mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Bacaan ataupun tanda panjang bertemu di dua kalimah. La ilaha illa 45 ataupun 56 harakat. Illa huwa wal malaikatu. Wal malaikatu. Wal malaikatu mat jaiz munfasil, satu kalimah, bacaan dia panjang 56. Nah, 56. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Waw yang dimatikan kerana ada tanda sukun. Wa ulul ilmi, bukan wa ulul, tak kena. Wa ulul ilmi qaimam. Qaimam mat wajib muttasil. Qaimam bil qist. Jadi bacaan dia qaimam bil qist. Ta matikan tapi dibunyikan sedikit. Bil qist. Bukan bil qisti. Jadi salah. Bil qist. Sikit saja. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang lain seperti biasa, cuma ada mat arid disukun di hujung kalimah, mat arid disukun. Okey, kemudian jom kita sama-sama kita renung-renungkan maksud bacaan. Syahidallahu annahu. Syahidallah dulu, Allah menerangkan. Syahida menerangkan. Siapa yang menerangkan? Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil dan bukti. Annahu la ilaha illa huwa. Annahu la ilaha illa huwa. Maksud dia bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan siapa? Melainkan dia. Dia ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wal malaikatu wa ulul ilmi. Wal malaikatu wa ulul ilmi, maksud dia dan malaikat. Wal malaikah, dan malaikat. Serta orang yang berilmu. Wa ulul ilmi, orang yang berilmu. Wa dan. Wa tu maksud dia dan. Ulul ilmi, orang yang berilmu. Qaiman bil qist, maksud dia yang menegakkan keadilan. Qaiman, qaim, menegakkan bil qist, dengan keadilan. Okey. Kemudian sambungan la ilaha illahu. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan siapa? Melainkan Allah. Dan yang terakhir Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi selesai untuk ayat yang ke-18 surah Ali Imran, yang mana telah pun kita bacakan sebentar tadi. Okey, jadi kita akan teruskan dengan intisari ayat yang pertama. Marilah sama-sama kita renung-renungkan. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan keesaan. Okey, kita nak cerita tentang hari apa ni? Esa ni. Esa ni apa? Satu. Satu yang tiada dua, tiada tiga dan tiada seterusnya. Allah itu satu, Allah itu esa, tiada seterusnya melainkan satu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Keagungan Allah ini maha agung, yang tinggi lagi tinggi, maha agung. Dan bijaksana, pandai, bukan setakat pandai, cerdik, bijak dan bijaksana, maha bijaksana, tak lain tak bukan kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak menegaskan perkara ini kepada makhluknya, kepada kita sebagai orang yang berfikir bahawa Allah ini layak untuk disebut ataupun Allah sajalah yang berhak untuk diesakan, diagungkan, dan yang maha bijaksana, yang mana Allah telah tegaskan dalam ayat yang ke-18 yang kita bacakan tadi. Dan yang kedua, para malaikat dan orang berilmu ini mengakui keesaan, keagungan dan kebijaksanaan yang mana Allah sebutkan tadi ni, wal malaikatu wa ulul ilmi. Itu para malaikat dan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ni bukan sekadar orang yang cerdik pandai, bahkan orang yang sentiasa berfikir akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi orang yang berilmu dikatakan orang yang macam mana? Orang yang sentiasa berfikir tentang hebatnya Allah. Itu maksudnya. Kalau pandai dari sudut pembelajaran saja, pandai di sudut akademik saja, tapi akhlak tak berapa nak cantik, maka itu tidak dikira ataupun tidak dikatakan sebagai orang yang bijaksana, orang yang berilmu. Orang yang ada ilmu ni, ilmu yang dia amalkan. Ada ilmu dan dia amalkan ilmu tersebut, insya-Allah dia akan mengakui keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Allah menjelaskan bahawa dialah yang memerintah seluruh alam dengan keadilan. Tiada Tuhan selain daripada Allah yang mentadbir alam ini. Subhanallah, masya-Allah. Yang mana Allah telah sebutkan, Allah telah tegaskan, Allah telah perincikan bahawa yang mana perjalanan kehidupan insan, manusia, makhluk, putaran bumi, langit, siang, malam yang ada, yang berlaku sekarang ini, semuanya adalah percaturan hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh adil. Yang tu kita kena tahu. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa keesaan, keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dapat disaksikan melalui penciptaan alam semesta dan dalil ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu sekali lagi kita nak tegaskan bahawa orang yang termasuk di kalangan orang yang berilmu ni macam mana yang Allah sebutkan ialah orang yang selalu menyaksikan penciptaan Allah dan selalu membuka Al-Quran dan mengkaji ayat Al-Quran serta mengamalkannya. Itu orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kalau ada berilmu saja, iman takwa tak ada, maka tidaklah dikira sebagai orang yang mengakui keesaan, keagungan, kebijaksanaan Allah. Jadi kalau nak, kita ni petuanya nak jadi orang berilmu, Masya Allah, sama-sama kita selalulah mengkaji tentang penciptaan Allah. Nak kaji penciptaan Allah ni bukannya sikit, tak sanggup, banyak, Masya Allah. Sebab tu sama-sama kita teruskan belajar. Okey, spektrum ilmu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni ayatnya boleh tengok dalam buku teks, yang mana maksudnya sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Riwayat Muslim. Siapa yang menempuh jalan baginya untuk mencari ilmu, siapa yang selalu keluar cari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan untuk ke mana? Maka dia akan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak cari syurga, kita carilah ilmu, insya-Allah dapatlah jalan syurga itu. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih, jazakumullah khair kerana menonton pembelajaran kedua pada kali ini, pelajaran tingkatan 2. Semoga beroleh manfaat dan juga kebaikan bersama. Sekali lagi jangan lupa like, komen, share. Like, komen, share. Waktu je lah duk sebut. Bukan apa, nak bagi semangat, nak bagi semangat. Nak bagi semangat. Mungkin ada yang nak bagi kata-kata semangat juga kat Ustaz kat bawah ni. Bolehlah komen-komen sikit, InsyaAllah kan. Mungkin nak tambah sikit ke, tak ada masalah, tak ada masalah. Kita sama-sama belajar. Ustaz pun dalam proses nak belajar. Ada banyak benda lagi yang perlu untuk ditambah baik dalam diri ini, yang kerdil dan hina ini. Sama-sama berkongsi dan sama-sama beroleh kebaikan kita bersama, InsyaAllah. Jadi kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Ada channel butang di bawah dan tekan loceng, boleh dapatkan info ataupun notification tentang video terbaru daripada Ustaz Rosyam Abidin. Jumpa lagi. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih, jazakumullah khair. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.